Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kita pada kali ini tentang pendidikan kesihatan, iaitu tahun 5. Baik, apa khabar semua pelajar? Nampaknya kita belajar pendidikan kesihatan, pendidikan jasmani semua dalam alam maya ataupun secara online lah. Okey, hari ini cikgu nak menerangkan dengan awak tentang penjagaan kesihatan. Okey, pendidikan kesihatan unit 11, iaitu penjagaan dan keselamatan diri. Di sini dalam topik-topik ini akan menyentuh konflik stres dalam keluarga, persahabatan, penderaan dalam keluarga, penyalahgunaan bahan inhalan, sistem reproduktif manusia, pengaruh rakan sebaya, penyakit dalam kehidupan harian. Baik. Okey, ini merupakan buku teks tahun 5 di mana awak tak dapat lagi ya. Kemungkinan pemberian buku teks akan diberitahu kelak. Okey, untuk topik ini pada muka surat 74, cikgu akan menerangkan tentang sistem reproduktif manusia. Okey, bagaimana dikatakan sistem reproduktif manusia? Baik, setiap insan yang berada di muka bumi ini dikelaskan kepada dua kategori, iaitu lelaki dan perempuan. Okey, lelaki dan perempuan. Lelaki ada sistem reproduktif dia sendiri, perempuan pun mempunyai sistem reproduktif dia sendiri. Okey, cerita ni kita tak boleh malu. Kita tak boleh malu. Kita kena cerita betul benda ni betul-betul. Okey, nampak apa ni cikgu? Ngajar benda-benda lucah. Ini bukan benda lucah. Ini adalah perkara yang awak perlu tahu bagi murid-murid. Okey, kita tengok di sini. Okey, kita tengok pelajar lelaki. Okey, lelaki. Lelaki mempunyai sistem reproduktif dia sendiri. Ada ciri-ciri ataupun terdapat ciri-ciri yang ada pada lelaki, sistem reproduktif bagi lelaki. Contoh dia, apa dia? Ini kita bagi secara rambang lah, tak banyak. Okey, kita pergi kepada ni, scrotum. Scrotum, awak kena kenal itu apa scrotum. Scrotum. Scrotum tu merupakan kerandut testis yang membaluti testis awak, membaluti telur, orang kata telur lah. Okey, yang mak-mak kita, bapa kita, telur kan. Nampak telur kan, jangan bogel, nampak telur. Itu telur tu ataupun kita panggil sebagai testis. Testis tu dilindungi oleh skrotum. Skrotum tu kerandut telur. Ataupun kerandut testis. Okey. Di antara terdapat 2 biji testis. Okey. Testis ada 2 biji. Ataupun ada 2 unit. 2 unit ataupun 2 biji testis. Di antara tengah-tengah testis tu kelihatanlah zakar. Okey, ni zakar. Zakar. Jangan duk kata ni bebet, ten-ten, macam-macam. Mak-mak dengan ayah awak labelkan perkara ini. Perkara ini kita katakan sebagai zakar. Ya, zakar. Zakar. Semua orang ada zakar. Daripada kecil sampailah besar. Siapa tak sunat lagi? Okey, baik. Tak apa. Nanti time dah habis PKP ni, awak dah boleh sunat. Okey? Minta mak ataupun ayah awak waktu cuti. InsyaAllah COVID ni pun akan hilang, akan selesai. Itu yang mana tak bersunat, awak cuba sunatkan. Maksud dah, minta ayah dan ibu awak pergi ke klinik berdekatan, kita sunat, kasih sunat buang. Ni setiap umat Islam wajib bersunat untuk kebersihan dia. Okey, 2 perkara ini. So dah, testis, zakar. Nanti kita cerita dengan lebih lanjut mengenai apa fungsi testis, apa fungsi zakar, apa fungsi uterus. Okey? Kemudian kita pergi lihat kepada sistem reproduktif bagi wanita ataupun perempuan. Okey? Ini terdiri daripada ovari. Lepas tu uterus dan selepasnya itu faraj. Okey? Seperti mana lelaki, ovari perempuan terdapat 2 juga. Satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Seperti mana testis, sebelah tu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Okey? Okey, baik. Lelaki mempunyai testis
yang menghasilkan sperma. Okey, sperma akan masuk melalui faraj, melalui zakar. Perempuan pula mempunyai ovari. Okey, awak tengok ada 2 biji ovari tu. Okey. Dan yang menghasilkan ovum. Okey, menghasilkan ovum. Lelaki testis dia tadi menghasilkan sperma. Ovari pula menghasilkan ovum. Jadi sperma dan ovum akan bercantum di saluran falopio. Kat sini tak ada lah, okey. Saluran falopio. Kemudian pencantuman sperma dan ovum akan bentuk zigot. Nah, zigot nanti cikgu tukar dalam flagbook, dalam muka surat seterusnya akan ditunjukkan bagaimana bentuk zigot. Okey, zigot akan bertukar menjadi embrio. Kemudian embrio pula membesar menjadi fetus dalam uterus ibu. Ni yang ada tulis kat sini kan, kawasan reproduktif perempuan, uterus. Uterus selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Bagaimana awak dilahirkan di muka bumi, itulah dilakukan proses-prosesnya. Okey? Proses-proses untuk kita keluar di muka bumi ini. Baik. Dalam untuk ni, sebelum terjadinya percantuman dan kita maksudnya baby apa semua tu tapi mestilah melalui perkahwinan yang secara sah. Perkahwinan yang secara sah. Bukannya tak kahwin lagi, tiba-tiba mengandung, tiba-tiba beranak. Itu merupakan anak yang tak sah taraf. Jadi dalam agama kita, dalam agama-agama lain pun menyuruh kita perlu kahwin terlebih dahulu. Okey, kemudian barulah kita melakukan hubungan intim sesama isteri, hubungan suami dan isteri. Okey, baik, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Ini yang cikgu cakap tadi, iaitu fahami proses kejadian manusia, di mana terdapat bagaimana persenyawaan itu berlaku. Okey, persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu di dalam ovum. Awak nampak tak itu sperma, ovum? Okey, murid-murid sekalian merupakan murid-murid yang sangat bertuah. Sebab apa? Sebab sperma yang dihasilkan oleh bapa kita terlampau banyak. Dia berenang. Dia fight sama sendiri untuk pergi ke ovum. Dan awak yang manusia yang bertuah merupakan sperma yang bertuah masuk ke dalam ovum. Satu saja sperma. Dia masuk ke dalam ovum, dia akan bercantum, maka jadilah kita. Faham tak? Satu je. Awak adalah insan yang dalam berjuta-juta sperma awak berjaya. Jadi awak perlu bersyukur awak dapat dilahirkan sebagai anak ibu dan ayah awak. Okey? Jadi kita tengok proses pembesaran janin. Okey? Pencantuman sperma dan ovum akan menghasilkan satu sel. Sel ini akan berganda menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya membentuk zigot. Zigot akan melekat di dinding uterus. Ni cikgu ulang balik apa yang cikgu cakap tadi. Ini melalui buku teks. Bukan cikgu cakap lucah, cikgu cakap merapu ke tak? Tak. Okey? Selepas itu zigot membesar dan menjadi embrio. Okey? Kemudian embrio akan bertukar menjadi fetus. Fetus ni akan melekat dekat dinding uterus ibu awak tu. Nampak tak? Dalam perut ibu awak ni ada awak, ada baby. Sampai besar. Sampai bulat, buyung perut ibu awak. Itulah awak kena jaga ibu awak betul-betul, di mana ibu awak mengandungkan awak, membawa awak selama 9 bulan dalam perut dia. Jadi fetus ni ialah baby lah. Fetus akan membesar dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Bayangkan ibu awak membawa awak dalam perut. Awak pun tendang-tendang dalam perut ibu awak. Sakit. Jadi di situlah awak perlu menghargai ibu awak. Tanpa ibu awak, tanpa ayah awak, maka awak pun takkan dilahirkan di dunia ini. Okey, kelahiran, maka keluarlah seorang bayi yang comel, iaitu awak. Jadi bagi pelajaran kali ini, cikgu nak bagi awak kenalkan itu apa itu sistem reproduktif bagi lelaki dan wanita. Baik, selepas ini kita akan belajar mengenai
batas-batas dia antara lelaki dan perempuan. Okey, sistem reproduktif ni hanya terkesan untuk bagi orang yang tak berkahwin dan berkahwin. Tak berkahwin akan jadi benda-benda yang berdosa lah. Jadi cikgu terangkan di sini adalah melalui perkahwinan, di mana kelahiran seorang bayi itu yang terjadi adalah melalui proses selepas perkahwinan yang sah dilakukan. Jadi ingat itu. Okey, lepas ni cikgu akan bagi awak satu-satu langkah ataupun satu tata cara supaya bagaimana untuk mengelakkan perkara-perkara yang tak elok berlaku. Jadi sebelum itu, lebih baik awak kenal dahulu sistem reproduktif bagi lelaki dan perempuan. Selepas ni cikgu akan upload latihan yang awak perlu buat, dan awak perlu isikan tempat kosong, dan awak perlu lukis untuk dalam buku. Dan nanti awak akan salin dalam buku pendidikan kesihatan. Setakat itu saja cikgu pelajaran kita pada hari ini. Jadi awak kenal kali ini awak perlu mengenal sistem reproduktif manusia. Okey, setakat itu. Bye. Assalamualaikum.